next year, tapi keep up the momentum of study, revision semua tu maintain je, okay? Jangan sesekali rasa macam nak campak lah pen ni, nak campak lah buku-buku buku reference ni, buku-buku teks ni. Please jangan sesekali buat macam tu, okay? Kalau rasa macam nak drop je, korang stay je, stay the momentum, keep up the momentum untuk study. Just dalam mind kita, yes, I'm going to face SPM next year. Tak kisah this year ke next year-nya, SPM will come guys. Okay, cikgu pun pernah SPM dulu and cikgu tahu macam mana struggle dia, betul tak, nak study untuk SPM. Tapi now just share sikit cikgu, result cikgu. Cikgu, saya bukan student yang, saya dulu dari MRSM Serting. Siapa student MRSM? Boleh angkat tangan? Okay, cikgu dulu student MRSM Serting. Saya bukan best student. Yes, Nail. Siapa lagi yang angkat tangan tu? Firdaus. Alright. Yes, Firdaus. Lepas tu mana Akmal? Mana Akmal? Setiap kali kelas cari dia. Saya cari Akmal ni, mana Akmal? And itu ada yang sama, yes. MRSM sama dengan cikgu. Siapa tu? Asri. Arif Asri. Asri. Okay. Yes. Okay, peace Arif. Okay, so cikgu bukan best student, tapi cikgu, kita keep up the momentum untuk study for SPM. Okay, jangan sesekali rasa nak stop, nak nak relax dululah, okay, lepak dululah. No, kita just stay je. Okay, macam cikgu nak share satu tips belajar yang cikgu baru terfikir. Yang first kita kena keep up the fitness kan. Sebab tu jadi cikgu ke, jadi student ke, jadi siapa-siapa ke, kena keep up the fitness. Okay, kena fitness level tu kena selalu maintain. Sebab tu kalau ada masa pagi-pagi try buat simple fitness je. Okay, buat sit up ke, buat slow jog ke. Kalau ada skipping, cuba cari dekat mak punya dekat dapur tu, kalau jumpa skipping, try skipping. Tak payah lama pun. 5 minit, 10 minutes dah cukup. Okay, untuk buat badan kita berpeluh. Okay, and kita akan rasa lebih sihat. Okay, Dr. Amalina pun ada share cara untuk dalam musim COVID-19 ni, salah satu cara dia is kita kena exercise, kena senaman. Tu adalah salah satu cara dia. Selain kita stay at home, basuh tangan. Tu Nail dah mengantuk dah. Kenapa? Sebab apa mengantuk Nail? Sebab oksigen tak. Oksigen tips belajar cikgu mahal Tips belajar cikgu iaitu keep up the fitness. Tak ada kena-mengena pun dengan formula ke apa. Tapi benda tu boleh jadikan kita semangat belajar. Menarik cikgu. Yes, keep up the momentum. Sebab tu saya suka momentum tu stay je. Sebab apa? Bila fitness level kita macam tak drop. So kita sebab apa kita rasa malas belajar? Sebab kita lemau, betul tak? Kita rasa lemah, badan kita rasa lemah, kita lemau. So sebab itulah momentum study kita drop. Sebab tu cikgu selalu share yang keep up the fitness level kita tu. Tak kisah jadi cikgu pun I'm not a student now, tapi saya still keep up my fitness level. Try. Tak payah buat hari-hari pun tak apa. Selang sehari pun okay guys. Alright. Tu tips study cikgu. Okay, one more cikgu nak share sebelum cikgu start. Tips study untuk student SPM. Tak nak bagi stres. Study secara santai je. Okay, 30 minutes study, lepas tu break 5 minutes, lepas tu sambung lagi 30 minutes. Okay, guna konsep 30-5-30. So adakah belajar santai tu kita lagi ingat je, kadang tak fokus, santai sangat, itu pun kita tak boleh nak dapat ilmu tu sendiri. Tadi ni Coach Isa, kita tak nak bagi stres sebenarnya. Bila kita stres, itu yang kita campak semua-semua benda and kita main PUBG lah lagi best, main Mobile Legend lah lagi best. Itu bukan level santai tu. Alright, sebab tu tips dia. Study 30 minutes, lepas tu break 5 minutes. Okay, break 5 minutes, pergi minum air ke, pergi lepak-lepak tengok kat luar ke, tengok burung ke, tengok main dengan kucing ke kalau ada kucing kat rumah. Okay, and then sambung lagi 30 minutes. Macam itulah 35
30. So itu It's tips good. Alright, jom. So semua dah ready dengan buku nota kimia masing-masing. Kalau tak ada buku nota pun, kertas A4 pun boleh. Okey, sama-sama kita buat nota untuk hari ni. Okey, so saya start Coach Lisa. Silakan. Alright. Alright, masing-masing boleh komen apa yang anda nampak dekat skrin. Apa yang Cikgu Zana kongsikan. So mohon aktif ketika kelas. Ada beberapa kawan lain yang baru je join. Okey, apa yang korang nampak? Silakan, boleh share. Okey, so semua nampak whiteboard cikgu Nampak? Okay, so topik hari ni adalah acid dan base. Alright guys. So ini topik masa form 4, betul tak? Yang korang yang kita belajar waktu form 4. So topik ni antara topik yang popular. Okay, antara topik yang popular juga dalam soalan SPM. Okay, so selain daripada topik garam, topik elektrokimia, soalan SPM dia takkan lengkap kalau tak ada, kalau dia tak ada topik acid dan base. Okay, so yes, it is macam mandatory juga untuk kita faham konsep acid dan base. Alright guys, ready? Okay, first cikgu akan explain berkaitan acid. Okay. So apabila cikgu ada satu larutan air, okay, untuk lukis gambar rajah air kena selalu ada dot-dot ni, okay. So it understood by pemeriksa yang itu adalah larutan air. Okay, so apabila cikgu ada satu bahan, okay, iaitu asid hidroklorik. Okay. Bila asid hidroklorik dimasukkan ke dalam air. Okay. So macam biasa yang cikgu selalu ingatkan, yang cikgu selalu share ialah bila ada sesuatu bahan H dan juga Cl, bila dia masuk dalam air, okay, dia akan berpisah, dia akan bercerai. Okay, couple tu dia akan clash. Alright? So bila dia berpisah, dia bercerai, dia clash, okay, dia akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion klorida. Okay? Ion. Alright. So, now definisi acid adalah, okay, fokus guys, bila sesuatu bahan, okay, sesuatu bahan kimia, alright, ni yang pertama, dia bila cikgu sebut berpisah, bercerai, dia clash, okay, terms dalam kimia dia adalah mengion. Alright. Apabila sesuatu bahan mengion di dalam air, alright, untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey. Cikgu ulang, apabila sesuatu bahan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. So itu adalah definisi untuk asid. Alright, jom cikgu tulis. Okay, so definisi apabila ditanya, definisi untuk asid adalah apabila sesuatu bahan kimia, alright, yang mengion dalam air, okay. Korang tulis elok di dalam air, okey, buat ayat yang proper.
Alright, untuk hasilkan ion hidrogen. Alright, so in English macam mana kita nak explain? Sama juga, a chemical compound, okay, that produce ion hydrogen when dissolved in water. Okay, siapa yang ambil term English? Okay, bila ditanya definition of acid is a chemical compound. Is a chemical compound that produce hydrogen ions when dissolved in water. Okay, alright guys. So first and basic, okay, kita kena faham definition of acid. Okay, definisi untuk acid. Alright, so dah faham definisi untuk acid? Okay, clear tak guys definisi untuk acid? Ada yang tak clear? Okay, cara nak ingat, okay, boleh lukis rajah ni. Yes, good. Okay, lukis rajah ni and nampak tak nombor yang cikgu dah tulis tu? Okay, mengikut terms yang betul. Alright, apabila sesuatu bahan mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Alright. Okay, clear guys? Okay, jom kita pergi subtopik yang seterusnya. Okay. Acid ni, okay, dia terbahagi kepada dua. Okay, betul tak? Dia terbahagi kepada dua, iaitu strong acid and weak acid. Alright, asid lemah dan juga asid kuat. Alright, asid terbahagi kepada dua, iaitu asid kuat dan juga asid lemah. Alright, asid kuat dan juga asid lemah. Okey, jom cikgu explain asid kuat. Okey, kita kena fahamkan dulu konsep asid kuat. Okey. Okey, bila sesuatu bahan, okey, cikgu gunakan still lagi dekat cikgu menggunakan hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. Okey. Bila cikgu masukkan 2 mol asid hidroklorik, okey, ke dalam air, okey, ikut definisi yang tadi, dia akan mengion. Okey, ini adalah asid kuat. Okey guys, asid kuat. Alright, apabila asid hidroklorik, okey, 2 mol asid hidroklorik dimasukkan ke dalam air, okey, dia akan mengion dengan lengkap. Okey, dia akan mengion dengan lengkap. Okey, dalam air, okey. So, bila cikgu masukkan, okey, katalah 2 biji asid hidroklorik cikgu masukkan dalam air, so dia akan mengion dengan lengkap, bermakna dia akan menghasilkan berapa ion hidrogen? Cuba komen. Cikgu masukkan, okey, 2 mol asid hidroklorik ke dalam larutan air. Okey. So bila cikgu cakap dia mengion dengan lengkap, berapa ion hidrogen yang akan dihasilkan? Siapa yang dah faham boleh komen. Cikgu tak nampak lagi, korang jawab. Yes. Aiman ada ke? Cikgu tak nampak hari ni. Okay, good. So, bila cikgu masukkan 2 mol asid hidroklorik ke dalam air, apabila dia mengion dengan lengkap, bermakna okay, dia akan menghasilkan
2 ion hidrogen. Betul tak? Dia akan menghasilkan 2 ion hidrogen. H+, H+. Bermaksud asid hidroklorik tersebut mengion dengan lengkap. Maknanya dia terpisah menjadi 2 ion hidrogen. Good. Bermaksud bila dia terpisah dalam air, bila dia bercerai dalam air untuk menghasilkan 2 ion hidrogen, bermaksud asid tersebut telah menghasilkan kepekatan. Dia telah menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang banyak. Betul tak? More than one. Kepekatan ion yang banyak bermaksud larutan tersebut telah menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Bila kita sebut kepekatan ion yang tinggi bermaksud bilangan hidrogen adalah banyak. Bilangan hidrogen yang banyak. Bila dengar je, this asid ni mempunyai kepekatan yang tinggi. Bermaksud dia adalah asid kuat. Bermakna juga dia mempunyai bilangan ion hidrogen yang banyak. So, macam mana nak explain asid definisi untuk asid kuat ialah apabila sesuatu bahan mengion dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Ini adalah skema jawapan yang lengkap untuk definisi asid kuat. Alright. Yes, betul. Bila ada more than one, bermaksud kepekatan ion tersebut adalah tinggi. Faham guys? Cikgu dah bagi dah skema dia untuk asid kuat. Alright. Untuk asid kuat. So semua clear asid kuat? Cikgu akan explain asid lemah. Faham guys? Apabila sesuatu bahan kimia mengion dengan lengkap dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Alright. So bermaksud asid kuat dia mempunyai bilangan hidrogen yang banyak. More than one. Alright. Dia mempunyai bilangan hidrogen yang banyak. Bermaksud kepekatan hidrogen adalah tinggi. Dah bawa makan ni cikgu? Ini definisi biasanya 2 coach. Yes. So ini adalah skema yang lengkap untuk dapat full mark bila ditanya apakah definisi berkaitan asid kuat. Alright. So dah nampak dah tu. So ada yang dah clear. So cikgu move on dengan asid lemah. Cikgu padam dulu. So faham guys untuk asid yang kuat. Just ingat je dia mempunyai kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Alright, so bila asid lemah, cikgu ada satu asid, cikgu nak gunakan asid etanoik. Bila cikgu ada asid etanoik, dimasukkan ke dalam air. Alright. So macam tadi, cikgu masukkan 2 mol asid etanoik. Alright.
ke dalam air. Okay, so asid etanoik adalah bahan. Okay, bahan kimia yang kita gunakan. Okay, so bila bahan kimia yang kita gunakan ni, asid etanoik dimasukkan ke dalam air. Alright guys, dia akan buat apa? Dia akan mengion juga sebab dia adalah asid, betul tak? Dia akan mengion separa lengkap. Okay, dia akan mengion separa lengkap. Yes. So, di dalam air. Okay. Sebab apa dia mengion separa lengkap? Okay, nampak ni cikgu masukkan 2 mol asid etanoik. Alright. Cikgu masukkan asid etanoik ke dalam air. So, apabila dia mengion separa lengkap, okay, bermaksud dia menghasilkan satu sahaja ion hidrogen. Okay. Cikgu, mana yang lagi satu cikgu? Yes. Satu lagi dia akan kekal sebagai molekul. Nampak ni guys? Okay. Sebab tu cikgu bagi contoh, cikgu masukkan 2 mol asid etanoik, hanya satu sahaja ion hidrogen yang akan terpisah. Hanya satu sahaja ion hidrogen yang akan bercerai. Okay, so kita panggil dia, term dia adalah mengion secara lengkap pula. Separa lengkap. Sorry guys. Yes. Ada yang perasan tu. Cikgu saja je. So, dia mengion separa lengkap. Betul lah. Okay, dia mengion separa lengkap. Alright, bila cikgu masukkan 2 mol asid etanoik, okay, hanya satu sahaja ion hidrogen yang akan terpisah. Okay, mana satu lagi cikgu? How about another one? Yes, sebab satu lagi mol dia akan kekal sebagai molekul. Alright. So, bermakna asid etanoik adalah asid yang lemah. Okey. Sebab dia mempunyai kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. So, macam mana cara nak tulis definisi dia? Okey. Apabila sesuatu bahan kimia, okey, mengion secara lengkap di dalam air, okey, untuk hasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, untuk hasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Yang rendah. So, ini adalah struktur untuk jawab definisi asid lemah. Alright guys, cikgu ulang. Okay. Weak acid is a chemical substance that dissociate partially. Alright. Terms dia apa untuk yang English term? Okay. Mengion secara lengkap. Dia buat dissociate partially. Alright. Mengion separa lengkap. Okay. Dissociate partially in water, in water to produce lower hydrogen ion concentration, to produce lower hydrogen ions concentration. Alright guys.
So clear tak definisi untuk asid lemah? Okay, komen siapa yang tak clear lagi atau siapa yang dah clear boleh komen clear, yang tak clear cikgu akan ulang sekali lagi. Alright. Good, Milofa clear. Alright. So ada soalan tak? Tadi cikgu nampak soalan. Okay. Example untuk asid lemah adalah asid dalam golongan asid organik. Okay guys. Asid lemah adalah asid dalam golongan asid organik. Contoh dia macam apa? Asid etanoik, okay, asid metanoik, asid apa lagi? Asid lemah, asid benzoik. So ini adalah kategori asid lemah. Okay. End of the class nanti kita akan tengok application ataupun kegunaan asid ni. Okay. So korang boleh nampak sama ada dia adalah asid lemah ataupun asid kuat. Okay. Secara generalnya. Okay. So semua orang clear untuk asid lemah. Okay. So clear tak? Yang English pun cikgu dah explain. Okay. So semua clear? Okay, yes. Okay, good. So cikgu akan clear clear whiteboard. Alright. Okay guys. Next subtopic ialah ready Okay, bila cikgu sebut acid, okay, dia terbahagi kepada 3 jenis. Okay, asid terbahagi kepada 3 jenis. Okay, first adalah asid monoprotik. Okay, yang kedua adalah asid diprotik. Okay, yang ketiga adalah asid triprotik. Okay, so contoh untuk asid monoprotik, okay, adalah seperti hydrochloric acid, betul tak? Okay, adalah seperti HCl. So untuk diprotik, siapa yang boleh tangkap? Siapa yang boleh bagi cikgu contoh asid diprotik? Yes, good Anis. Maknanya Anis dah breakfast dah pagi tadi. Jawab laju gila. Okay, so sulfuric acid adalah contoh diprotic acid. Okay, so acid triprotic. Okay, siapa yang boleh bagi contoh acid triprotic? Come on guys. Kalau acid sulfuric adalah contoh acid diprotic, yes. Wah, terbaiklah Ikim. Okay, acid fosforik. Okay, formula H3PO4. Alright. Okay, good guys. So, nampak tak contoh untuk asid monoprotik adalah HCl, diprotik adalah H2SO4 dan juga asid triprotik adalah H3PO4. Okay, kan cikgu dah share. Ada 4 je jenis asid yang korang kena ingat dalam SPM. HCl, HNO3, HPO4, H2SO4, H3PO4. Okay guys? Tak payah nak pening-pening tengok asid yang lain-lain. Hanya 4 sahaja asid ni yang akan ditanya dalam SPM. Okay, so cikgu nak explain berkaitan dengan asid. Okay, cikgu pergi explain asid monoprotik. Okay. Cikgu nak korang dapat berbezakan. Okay. Sekiranya, okay, asid monoprotik. Okay, cikgu akan explain untuk asid monoprotik.
sekiranya cikgu ada 1 mol, okey, asid hidroklorik, okey, apabila dia mengion di dalam air, alright, dia akan menghasilkan macam tadi cikgu explain, ion hidrogen dan juga ion klorida. Okey. So bermaksud apabila 1 mol asid hidroklorik mengion di dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Betul tak guys? Yang ni easy, betul tak? Easy sangat ni. Okey. Yang ni korang clear kan? So, nisbah mol untuk asid hidroklorik adalah 1:1. Betul tak? Nak bagi clear lagi. So, nisbah mol dia adalah 1:1. Okey. So, itu adalah asid monoprotik. Okey, jom kita tengok asid diprotik. Okey, kalau cikgu ada 1 mol asid sulfurik, alright guys, bila dia mengion di dalam air akan menghasilkan berapa mol ion hidrogen? Okey, cikgu nak tengok kamu clear tak? Yes, awesome. Laju Ikim. Power. So bila cikgu ada, okey, 1 mol, okey, biasa dalam kimia kita tak tulis 1 dekat depan, betul tak? 1 mol asid sulfurik, okey, apabila cikgu masukkan dalam air, okey, dia akan mengion dengan lengkap, alright, untuk menghasilkan 2 mol, betul tak? 2 mol ion hidrogen. Okey, so itu adalah asid diprotik. Okey, so nisbah mol ni penting guys sebab dia memberi markah. Okey, so cara untuk korang tulis nisbah mol yang betul ialah bukannya setakat 1:2 cikgu. Yes, ada markah tak kalau tulis macam ni? Sorry, bye-bye, selamat Hari Raya. Tak ada guys. Okay, so cikgu nak ajar cara yang betul untuk tulis, okay, nisbah mol untuk dapatkan, sebab objektif kita jawab soalan SPM sebab apa? Sebab kita nak dapat markah, betul tak? Bila dapat markah, barulah boleh skor A+. Alright? So sebab kalau dia kata, oh cikgu soalan senang je, saya boleh jawab. Yes, dia boleh jawab 1:2, tapi bila keluar result, apa jadi guys? Telur. Rugi tak? Rugi guys. Okay, sebab SPM sekali je, okay? Alright, so cara yang betul untuk jawab nisbah mol ni adalah, okay, bila 1 mol, okay, bila 1 mol asid sulfurik, S pula, sorry, asid sulfurik, okay, H2SO4, okay, akan hasilkan okay, 2 mol ion hidrogen. Yes, ini adalah skema yang betul untuk jawab definisi. Alright guys, ataupun untuk jawab bila ditanya nisbah mol. Alright. Okay, clear guys? 1 mol asid sulfurik akan hasilkan 2 mol ion hidrogen. Okay, itu adalah definisi untuk asid diprotik. Okay, tapi bila korang jawab macam ni, okay, bila korang jawab asid diprotik adalah
2 mol ion hidrogen. Rasa-rasa betul tak korang jawab ni? Dapat markah tak kalau korang jawab yes? Asid diprotik adalah asid yang menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Salah guys, ini adalah cara jawab yang salah. Cara jawab yang dapat telur. Okey? Clear tak semua? Okey, definisi untuk asid diprotik. So, bermakna kamu kena explain yang daripada 1 mol, okey, daripada 1 mol akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Yes, itu adalah okey, skema yang betul. Tapi kalau kamu terus jawab, asid diprotik ialah asid yang menghasilkan 2 mol hidrogen. Salah sebab macam mana? Dia dapat daripada mana 2 mol? Betul tak? Datang daripada mana? Langit ke? Laut ke? Alright. So, we have to answer in a correct way. Right guys? So, clear tak? Definisi untuk asid diprotik. Okay, cikgu dah selitkan sekali teknik cara untuk menjawab soalan SPM. Okay, so clear? Awesome, Firdaus. Arif. Arif kenalah clear. Okay, Milofa, Nuralisa, Winutini. Alright, good. Okay guys, please. Nampak soalan senang? Yes. Rasa boleh jawab tapi kena jawab dengan struktur dan juga term yang betul. Itulah tips macam mana nak dapat A ataupun A+. Alright? Okay. Aiman, hari ni kelas sejam je. Okay, so semua clear Alright, so dah settle bab asid. Okay. Dah settle bab asid guys. Okay, cikgu nak move on. Okay, cikgu. Alright. Jom kita masuk bab base. Okay. Base dan juga alkali. Okay, semua clear Asid, cikgu nak semua faham. Okay. Alright, untuk base dan alkali. Okay. Sama juga macam tadi. Okay, apabila apabila bahan kimia, alright, cikgu ambil kalium hidroksida contohnya, okay, dimasukkan ke dalam air, alright, dimasukkan ke dalam air, ini adalah bahan, okay, dia akan berpisah, bercerai, dia akan clash, alright, so terms dia apa tadi? Mengion, okay, okay, mengion di dalam air untuk menghasilkan ion apa? Yes, awesome Ikin. Laju. Ikin makan pisang ke pagi tadi? Okay, sebab kalau nak dapat energy, instant energy yang banyak pagi-pagi, korang makan je sebiji pisang. Lepas tu, korang buat kerja apa, semuanya laju. Serius. Ini coach cikgu yang bagi tahu. Okay, sebab sebelum kita buat training, kita akan ambil pisang. Betul tak? Semua atlet akan makan pisang sebab nak bagi dia energy. Right? Okay, Ikin puasa. Hari ni. Awesome, Ikin. Alright. So, kita back to definisi. Okay, definisi untuk base. Okay, kita tengok base dulu. Ialah apabila sesuatu bahan, alright, dia mengion di dalam air.
Alright, untuk menghasilkan ion hidroksida. Alright, ataupun hydroxide ion. Okay. So, ni adalah definisi untuk base. Okay guys. Apabila sesuatu bahan kimia mengion di dalam air, okay, untuk menghasilkan ion hidrogen. Alright. So, clear guys, definisi. Okay. Bila cikgu ada sesuatu base, okay, yang bertindak balas dengan asid, contohnya cikgu ambil HCl lagi. Okay. Bila sesuatu base bertindak balas dengan asid, base ni adalah bahan. Alright. Bertindak balas dengan asid, okay, menghasilkan garam dan air. Yes, menghasilkan garam dan air. Okay, now. So, contoh dia, okay, cikgu ada sesuatu base. Cikgu ada kalium hidroksida ataupun cikgu ada magnesium oksida. Ini semua adalah base. Alright, apabila sesuatu bahan bertindak balas dengan asid, menghasilkan garam dan juga air. Okay, so base terbahagi kepada dua. Okay, siapa tahu jenis-jenis base? Okay, siapa yang ingat lagi jenis-jenis base? Alright, base terbahagi kepada dua. First, yes, soluble in water, insoluble in water. Okay, so first base adalah larut air. Okay. Second, dia tak larut air. Alright. So, jenis base yang larut air dipanggil apa? Alkali. Okay. So, maksud alkali adalah sejenis base yang larut air. Okay. Dia larut air. Okay, kita tengok definisi alkali. Okay, dia adalah base yang larut air. Okay, untuk menghasilkan ion hidroksida dan juga cation. Alright guys, ini adalah definisi untuk alkali. Alright. Base yang larut air menghasilkan produce hydroxide ion and cation. Alright. So, contoh untuk alkali. Okay. Okay, now bagi cikgu contoh untuk alkali apa dia? Cikgu dah letak kat sini kalium hidroksida. Okay guys, bagi lagi contoh untuk alkali. Nak tengok korang faham tak apa tu alkali? Contoh untuk alkali. Yes. Ikim. Definisi base apa Ikim? Back to definition. Okay, dia kena produce ion hidroksida. Nampak ni. Kalau kamu bagi magnesium sulfat, ada tak ion hidroksida yang akan dihasilkan? Cuba deep sikit Ikin. Alright. So antaranya adalah kalium hidroksida. Okay, apa lagi? Natrium hidroksida. Okay. Kalsium hidroksida. CaOH. Yes.
Okay. So, bila alkali adalah base yang larut air, so yang tak larut air, kita still panggil dia base. Alright? Kita still panggil dia base. Okay? So, now cikgu nak bagi satu teknik donuts. Alright? Teknik donuts. Cara untuk ingat alkali, base dan juga alkali. Okay? Siapa yang belum breakfast tu memang lapar lah bila cikgu sebut donuts ni. Alright. So, bila, okay, ingat je konsep donut. Alright. So, senang je lukis gambar donut. Besar sikit. Donut. Okay, donut strawberry. Alright. Cikgu, last question eh. Yes. Last dah. So, ni adalah base dan ni adalah alkali. Okay, ingat je donuts. Alright, donut strawberry. Okay, so semua base pula, oksida logam. Alright, semua oksida logam. Okay, semua oksida logam dan juga hidroksida logam adalah base. Alright. So, untuk alkali juga. Alkali pula adalah base yang larut air. Okay. Base yang larut air. Okay. Untuk hasilkan apa tadi? Ion hidroksida dan juga cation. Alright. So, ingat je donuts ni yang dekat luar ni. So, semua oksida logam dan juga hidroksida logam adalah base. Manakala alkali pula adalah, okay, ni dia punya filling donuts ni adalah alkali. Dia adalah base yang larut air untuk hasilkan ion hidroksida dan juga cation. Okay, dia punya trik dia ataupun dia punya point dia adalah base yang larut air hasilkan ion hidroksida dan juga cation. Okay. So, guys, cikgu dah bagi donuts dah, cikgu dah bagi apa tadi? Okay, so semua faham tak? Ataupun faham sangat ke? Ataupun tak faham ke? Alright. Komen guys. Ada yang tak clear ke? Okay. Yes, awesome Ikin. So yang tak clear tadi, Ikin dah make sure betulkan Ikin. Okay. So cikgu bagi satu last, okay. Tidak balas untuk base. Okay. Bila kita ada natrium hidroksida, dia mengion dalam air. Alright. Dia akan hasilkan apa tadi? Cation dan juga ion hidroksida. Alright. Okay, bermaksud 1 mol natrium hidroksida mengion dalam air menghasilkan 1 mol ion hidroksida. Alright, ini adalah contoh alkali. Okay, alkali yang larut dalam air. Okay guys. So contoh base. Buat donut you. Okay. Okay last. So contoh base apa dia? Contoh dia macam okay. Magnesium oksida, apa lagi? Zinc oksida, ferrum oksida, cuprum oksida. Alright, ini semua adalah contoh base yang tak larut air. Alright.
So, semua clear? Okay. Yes, Yasin. Terbaik Yasin. Aiman clear tak? Akmal tak ada, cikgu tak nampak batang hidung dia lagi ni. Faiz, mana Faiz? Okay, thank you. Thank you semua yang dah clear. Ikib, Aiman, Nail, Jeremiah, Ardini. Mana yang girls ni? Halimatun Sa'diah clear. Alright, awesome. Okay. So, cikgu dah pagi ni, okay, dah tercapai dah objektif cikgu. Nak explain, okay, konsep asid dan juga konsep base dan alkali. Okay, so cikgu harap semuanya clear. Okay guys, ada soalan tak? Alright. Cikgu explain sampai ke donat takkanlah tak clear lagi cikgu. Dan Tapi saya tak ajar cara nak buat donat je. So okay, as a closure, saya jemput anda untuk share apa yang anda dapat daripada kelas hari ini sebelum kita end the discussion, habiskan kelas. So jemput semua yang join hari ini, share di ruangan komen apa yang anda dapat hari ini. Saya faham anda bakal mungkin ada yang ada kelas nanti next, mungkin ada yang ada urusan lain dan sebagainya. Silakan Nail, Ainul, so yang join hari ini, Binuti, dah 11 lebih cikgu, masih ada yang nak join kelas. Saya tak approve lah. Bukan apa, nanti dah join, dah habis dah ni. Eva, Ainin, boleh join, boleh share. Yasin, Aiman, apa yang anda dapat? Hari ini Firdaus, mungkin tengah typing tu. So, Milofa, Fakrus, Nisha, Ruzana. So, Fa, apa yang korang faham? Acid, acid lemah, strong acid. Jeremy, you can share anything that you understand from the topic. Nampak tu. Dia pantang letak makanan cikgu. Next time kimia letak makanan, pelajar ingat. Betul lah. Donat je. Jadi hari ni. Strategi okay. cikgu. Mia, Aiman, Nadrah, Arif, apa yang korang faham? Teknik donat, good. Contoh, bagus. Nuralisa, boleh share. Anis, Ikim. Ikim faham apa ya? Halimatun Sa'diah, boleh share juga. So, mungkin saya akan tanya, next ni dekat dalam group Telegram. So, saya nak tahu korang punya kelas jadual so far macam mana? Maksud saya, adakah dekat sekolah masing-masing, mungkin korang boleh post sekolah, nama sekolah korang dan macam mana jadual kelas online korang masa dekat sekolah? Adakah bakal bermula bulan puasa nanti ataupun masa bulan 5 nanti ataupun kelas sekarang ni, contoh kimia dan kelas-kelas lain mengganggu korang punya jadual dengan sekolah. So nanti kita akan discuss benda ni lanjut dekat dalam group Telegram. So terima kasih sekali lagi Cikgu Zana for your sharing today. Sekalian tak buat kelas online pun. Okay. Saya perasan tu mungkin ada kelas yang private yang I don't know buat kelas, tengok jadual so far macam mana. So boleh share kan apa yang anda dapat hari ini dekat IG masing-masing. Boleh tag Cikgu Zana punya IG apa ya? Zana Manap. Okay, jangan lupa guys, boleh tag Cikgu Zana Manap dan CMN Academy. So guys, terima kasih semua. Jumpa lagi di next class. So terima kasih Cikgu Zana. Okay, thank you semua. Bye. Cikgu Zana dapat respon, feedback? Nak screenshot ke? Dah dapat. Okay, good. Okay. Okay, jumpa lagi guys. Follow IG cikgu Alright.